Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam siri Asas Fardu Ain. Okey, tajuk perkongsian kita pada hari ini tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. Okey, tanda-tanda kecil hari kiamat adalah peristiwa-peristiwa atau perkara-perkara yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahawa ia akan berlaku pada akhir zaman sebagai tanda-tanda permulaan sebelum kemunculan tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda kecil hari kiamat ni terlalu banyak, tetapi saya hanya membawa sebahagian sahaja daripada tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang pertama adalah terbelahnya bulan. Firman Allah SWT yang membawa maksud telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Surah Al-Qamar ayat 1. Berdasarkan ayat ini menyatakan bahawa peristiwa terbelahnya bulan telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang kedua adalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW telah memberitahu bahawa baginda diutuskan sebagai rasul yang terakhir. Ini merupakan salah satu tanda-tanda kecil hari kiamat kerana baginda merupakan penutup para nabi. Maknanya kat sini tiada nabi selepas Rasulullah SAW. Nabi adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Berdasarkan hadis yang membawa maksud daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, jarak aku diutuskan dan hari kiamat seumpama ini. Anas radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah SAW telah merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya, iaitu riwayat Muslim. Berdasarkan bila kita perhatikan jari telunjuk dan jari tengah kita dirapatkan, maka jarak di antara hari kiamat adalah sangat dekat. Okey, yang ketiga, apabila ilmuwan agama beransur-ansur hilang. Hadis yang membawa maksud daripada Abdullah bin Amr bin Aus telah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak menghapuskan ilmu pengetahuan dengan cara mengambil sekaligus daripada hamba-hambanya. Tetapi bagaimana? Tetapi Allah SWT menghapuskan ilmu pengetahuan itu dengan kematian ulama sehingga tiada lagi orang yang alim. Ketika itu orang ramai melantik ketua-ketua mereka dari kalangan orang jahil, dan apabila mereka ditanya, mereka memberi fatwa dengan sewenang-wenangnya tanpa berpandukan ilmu pengetahuan, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini menyatakan bahawa Allah SWT telah mematikan ulama secara beransur-ansur. Maknanya bila kita tengok sekarang alim ulama sudah berkurangan, satu demi satu pergi meninggalkan kita. Maka apabila pupusnya alim ulama, hilanglah segala sesuatu yang bernilai. Yang keempat adalah apabila perbuatan zina, pemakaian sutera, arak dan muzik dihalalkan. Ini berdasarkan daripada hadis daripada Abu Malik Al-Ash'ari. Rasulullah SAW telah bersabda, akan terjadi pada umatku kaum-kaum yang menghalalkan perbuatan zina, penggunaan sutera di kalangan lelaki, arak dan muzik. Riwayat Al-Bukhari. Okey, yang kelima, apabila manusia tidak menghiraukan punca rezeki.
Ini berdasarkan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang pada manusia satu zaman di mana seseorang tidak mempedulikan sumber rezekinya, sama ada dia memperoleh rezekinya daripada sumber yang halal ataupun yang haram. Riwayat Bukhari. Yang keenam adalah apabila kejadian gempa bumi sering berlaku. Apabila kita melihat sekarang banyak gempa bumi berlaku di dunia. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan datang kiamat sehingga banyak terjadinya gempa bumi. Riwayat Bukhari. Yang ketujuh adalah apabila manusia saling bermegah-megah dengan pembinaan masjid. Manusia akhir zaman hanya memperhatikan hiasan masjid untuk dibanggakan dan tidak memakmurkan, kecuali hanya sedikit sahaja. Berdasarkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga manusia bermegah-megah dengan masjid. Riwayat Abu Dawud. Yang ke-8 apabila harta riba wujud di merata tempat. Okey, ini berdasarkan daripada hadis Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan tiba satu zaman tidak ada seorang juga pun kecuali dia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau dia tidak makan langsung, dia akan terkena debu-debunya. Riwayat Ibnu Majah. Yang ke-9 adalah apabila manusia saling bunuhan sesama sendiri tanpa tujuan. Ini berdasarkan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan terjadinya hari kiamat sehingga banyaknya al-harju. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan al-harju wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembunuhan. Riwayat Muslim. Yang ke-10 adalah apabila manusia berlumba-lumba meninggikan bangunan dan ibu-ibu menjadi hamba kepada anak-anak. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika ditanya Jibril alaihi salam tentang hari kiamat, sesungguhnya orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang disoal. Telah berkata Jibril alaihi salam, beritahu kepada aku tentang tanda-tanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjawab, ibu-ibu akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi tuannya. Maksudnya di sini adalah anak-anak menderhaka kepada ibu-ibunya sendiri dan akan dilihat para pengembala berkaki ayam yang miskin berlumba-lumba, iaitu bermegah-megah mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Kesimpulannya, kita sebagai seorang yang beriman perlulah sentiasa bersedia untuk menghadapi saat-saat ini. Ini kerana tidak ada yang dapat menyelamatkan kita daripada segala fitnah dan ujian ini melainkan dengan iman. Akhirnya, semoga Allah SWT memelihara dan mengekalkan iman kita agar kita tergolong dari kalangan hamba-hambanya yang berjaya di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Selesai sudah kita pada kali ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bersambung tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Okey, kita berjumpa lagi setiap hari Jumaat di page Awal Islamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.